Hello, Assalamualaikum. Hai guys. Bertemu lagi kita dalam rancangan aku punya channel, dalam rancangan pula channel Bromi Canvas. So, hari ni aku dapat sikit pencerahan pasal bagaimana nak rancang urus harta dalam pusaka. So, ni ada beberapa tips lah berkenaan dengan pusaka. Okay. Okay. So, okay, kita tengok ni ada beberapa kata akhbar. Kamu tengok doktor terus tipu 13 anak penjara. Wow. Dan harta terbeku. Kita boleh tengok sini 2004, 2006, 2007, 2008, 2011, 2013, 2014. Harta terbeku. Lebih kurang RM 40 bilion ya. Banyak betul tu. Okey. Okey, ada 3 agensi utama yang terlibat dalam pentadbiran harta pusaka di kat Malaysia ni ya. Antaranya satu ialah Mahkamah Tinggi, Pejabat Pembahagian Pusaka atau JKPTG dengan Amanah Raya Berhad. So, ni tiga je agensi yang menjalankan pentadbiran untuk harta pusaka Malaysia ni. Di dalam pengusaha harta pusaka ni terbagi kepada beberapa jenis. Okey. Yang pertama kita boleh tengok kat sini harta kategori pusaka besar, pusaka kecil dan juga pusaka ringkas. So untuk pusaka besar, harta nilai lebih daripada 2 juta. Okey. Dia boleh terdiri daripada harta tak alih sahaja atau harta alih sahaja atau campuran keduanya. So ataupun meninggalkan wasiat walaupun nilainya kurang daripada juta. So bidang kuasa untuk pusaka besar adalah di bawah takluk Mahkamah Tinggi atau probate lah. So untuk pusaka kecil, nilai harta atau pusaka kurang 2 juta terdiri daripada harta tak alih sahaja atau campuran harta alih dan harta alih. So tanpa wasiat. So ini di bawah bidang kuasa akta pusaka kecil lah. Akta pembagian skill 95. So untuk pusaka ringkas terdiri daripada harta alih sahaja dengan jumlah nilainya kurang daripada 600,000. Ini di bawah Akta Pembadanan Amanah Raya Berhad. Ini Amanah Raya Berhad. Okey, apa harta tak alih dan harta alih? Apa benda harta tak alih ni? Okey, harta tak alih ni didefinisikan adalah tanah dan kepentingan-kepentingan, hak atau faedah yang terdapat atau yang akan didapati daripada tanah. Okey. So boleh dikatakan harta alih ni mau kepada tanah lah. Dia definisi ni adalah sebagaimana yang diterangkan dalam keliling KPTG lah. KPTG Pejabat Tanah dan Galian Negeri masing-masing. So harta alih ni mau pada harta tanah. Okey, harta alih pula. Harta alih adalah seperti cash, wang tunai, saham, simpanan bank, KWSP, insurans, kenderaan, kereta api barang kemas dan barang-barang berharga. So ni tak termasuk semua jenis lesen lah. Cuma barang boleh katakan barang yang boleh dipindah-pindah lah kan. Macam cash. Contohnya lah. Salah satunya. Okey. Okey, kat sini aku tunjukkan proses ataupun carta alir proses tututan harta pusaka. Pengurusan dan perancangan. So kalau perancangan kita boleh tengok kat bawah tu. Mula-mula dia kemukakan permohonan, pergi mahkamah syariah, bicara, perintah hibah dan turun hak milik. Ini untuk perancangan lah. So kalau untuk pengurusan, contohnya carta alir katalah CA. CA mati meninggalkan harta. So harta dia beku, tak boleh nak dicairkan. Contoh sampai 60 bilion harta orang mati dia beku. So macam mana nak cairkan? Nanti waris akan berkumpul, mula buat tuntutan. So terpulang tadi kurang 2 juta dan lebih 2 juta. So macam aku ceritakan tadi, pusaka terbagi kepada 3, pusaka besar, pusaka kecil dengan pusaka ringkas. So ni kita boleh tengok, ni kurang 2 juta adalah pusaka kecil, lebih 2 juta adalah lebih 2 juta adalah pusaka besar. So untuk kurang 2 juta akan bagi pejabat tanah, bicara kuasa tadbir dan perintah bahagian. So okey, untuk lebih 2 juta akan masuk mahkamah sivil dulu untuk akta probate. Dapatkan grant probate. Okey, jaminan nilai harta si mati, bond jaminan. So ada sampai perintah pembahagian. So kita boleh tengok sini ada kalau ada pelantikan wasi. Aku elak. Pelantikan wasi dengan tak ada pelantikan wasi. So wasi ni penting. Wasi ni penting guys. Korang kena buat supaya wasi ni dalam bahasa Arab kalau ditukarkan dalam bahasa kita dia panggil macam pentadbir harta pusaka lah wasi. Okay. So ni dia punya proses.
Ya, punca atau pusaka sukarelawan terbeku tak ada masa. Prosedur perbalahan berbanan kos. Ini penting. Penting kau orang kena ada pelantikan wasi lah, senang untuk uruskan sebagai pentadbir harta pusaka. Okay guys, ni aku tadi aku ringkaskan untuk korang tengok senang untuk simplifykan lah untuk proses pusaka. So apa yang kita boleh record dulu sebelum uruskan pusaka tu, korang boleh check dulu contoh macam ni, harta-harta yang dimiliki lah. Okay, rumah, tanah, tabung haji, ASB, takaful, semua ni. So bila meninggal dunia, harta akan beku, harta freeze. Bila seseorang mati, automatic harta freeze. So kita kena cairkan harta dulu, barulah boleh bagi-bagikan harta tu. So harta terbagi kepada 3, kita orang tahu faraid, hibah dengan wasiat. So untuk proseskan langkah 2, kena settlekan langkah 1 dulu. So penting guys untuk korang lantik wasi ni. Wasi ni bertindak sebagai ni pentadbir harta lah untuk menguruskan. So contoh, katalah jumlah anggaran kau punya harta tu, harta lah dalam 1 juta. So kalau panggil wasi daripada syarikat amanah, biasa dia akan charge 5% lah. 5%. Kalau 1 juta, 5% dalam 50,000. 50,000. Kalau peguam, kalau panggil peguam pun lebih kurang lah, 3% pun 50,000 juga. Okay. So untuk tujuan kita panggil syarikat amanah ni adalah itulah untuk sebagai wasi lah untuk cairkan harta peguam ni. Tujuan dia untuk panggil. Kalau tidak, tak boleh nak harta pun tak boleh nak dibagi kan. So alang-alang tu. So kat sini aku ada buat servis untuk macam mana nak cairkan harta ni. Kalau korang minat, boleh contact aku dekat aku punya nombor contact ni. So kita boleh duduk sembang, cerita macam mana. So harap boleh bantu. Senang kan? Like. Okay guys, sekian je untuk perkongsian kali ni, sharing. Kalau ada apa-apa macam biasa, korang boleh komen dekat aku punya ruangan komen tu. Ataupun korang boleh direct terus contact aku. Aku ada sediakan email, telefon. So anytime, hopes aku boleh bantu korang lagi-lagi untuk rancang urus harta dan pusaka. Okay, terbaik.